Okay, so untuk soalan pertama A ray of light passes through a length of curved optical fiber. Draw a diagram showing the fiber and the path of the ray of light. So, question ni dia... Alamak, saya tak lupa nak masukkan pen pula. Okay, question ni dia lebih kepada nak test kita sama ada kita tahu tak apa dia application optical fiber ni kan. Okay, yang kamu guna Unify, fiber optic, semua benda tu. Okay. So, macam mana benda ni berfungsi? Okay, optical fiber. So, optical fiber, first kamu kena tahu apa dia fenomena yang terlibat. Okay. So, kenapa dia masukkan dalam light? Sebab dia melibatkan satu fenomena yang kita panggil sebagai total internal reflection. Okay, total internal reflection. Sebab tu, application ni dia masukkan dalam chapter light. So, draw a diagram showing the fiber and the path of the ray of light. So, yang pertama, fiber. Macam mana kita nak start melukis fiber? So, kita buat lah. Okay, kita buat satu wire, satu kabel kan. Satu kabel. Okay. Satu kabel. Okay, kita ada satu kabel. Okay, and then seterusnya, apa yang dia perlukan? Tunjukkan. Okay, kita kena tunjukkan. Kita ada light. Kemudian ada proses total internal reflection. Maksudnya berlaku pantulan. Pantulan ke kena ikut hukum pantulan lah. Kan? So what is the... Alamak, terpadam semua pula. So what is the law of reflection? Law of reflection dia kata apa? Angle of incidence is always equals to angle of reflection kan? So kita lukiskan jalur-jalur cahaya ni. Okay. So ikut hukum pantulan. Maksudnya sudut tu lebih kurang sepatutnya samalah. Okay. So, bila nak lukis tu lebih kurang samalah. Sebab dia reflection. So, buat. Okay. So, sudut pun ini lebih kurang sama. Okay. So, yang ini pun dia akan reflected. Okay. Kemudian, reflected. Okay. So, ray diagram, biasalah kena ada anak panah. So, cukup untuk dapat satu markah. Menunjukkan kita tahu macam mana rupa bentuk optical fiber tu kan. Apa yang berlaku dalam tu. Kita ada light. Okay, light being reflected throughout the cable ataupun the fiber optic tu. Okay, fiber optic, kabel. Cahaya dipantulkan melalui proses total internal reflection. Okay, total internal reflection. Okay, next, to describe one use of optical fibers in medicine, you may draw a diagram. So, dalam medicine, macam mana optical fiber ni digunakan? Okay, kita dah kenal optical fiber. Maksudnya, dia masukkan, kita ada macam satu kabel yang kecil lah. Tak ada kabel besar tu kan. Okay, kita masukkan satu kabel yang kecil ke dalam badan kita. Okay, dalam badan kita. So, first, kena bagi tahulah. Okay, kena bagi tahu light, okay, cahaya lah. Apa yang kita buat melalui proses fiber optik tu, okay. First, dia akan ada light. Okay, light will travel. Okay, light will travel into our body. So, tuliskan dekat situ. Okay, boleh tulis dalam bentuk point lah. Okay, untuk fizik ni tak perlu buat dalam bentuk paragraph. Okay, better you answer all of the question dalam bentuk points. Okay, kalau buat paragraph nanti, sedap je kita menulis kan. Isi tak ada pun. Okay, bila buat dalam bentuk point, dia akan lebih jelas. Ataupun apa yang kita nak tulis tu, kita akan cuba fikir yang terbaik, ayat yang terbaik kan. Ataupun point-point yang dia nak. So, contoh yang pertama, light. Okay, light travel through the cable lah. Okay, through the cable into our body kan. Ke dalam badan kita. Sebab untuk tujuan perubatan. Okay. Tujuan perubatan. Kalau tujuan communication pula, unify apa semua tu kan. So, itu lain pula kan. Okay. Energy ataupun signal will be transferred through the cable. Itu untuk communication. Kalau medicine, untuk perubatan, kita ceritalah macam mana
fiber tu masuk dalam kita dan dia bawa apa dalam fiber tu. Okey, dalam kabel tu kan. Dia bawa light, tenaga cahaya. Dia bawa cahaya Okey, kemudian apa yang boleh kita jawab untuk ini? Okey. Kamu boleh jawab untuk memeriksa kan, untuk memeriksa internal organ ataupun internal part dalam badan kita. Okey. So boleh beritahu. So contoh untuk poin yang pertama, apa tadi? To examine our internal part, okay, of our body, okay, of our body. Banyak pula our ni, the internal part lah. The internal part of our body. Contoh, kan? Lepas tu bagi tahu macam mana. Okay. Light will travels both ways, okay, into and out of body. So cahaya akan masuk, maksudnya dia akan detect, kemudian dia akan keluar, bagi signal ke keluar. So light travel in and out. Okay, masuk dan keluar from our body, providing atau mudah menghasilkan, providing signal, electrical signal dan sebagainya kan. Electrical signal ataupun image, menghasilkan image. Okay. Using, nak cantik lagi, kita ceritakan using special device dan sebagainya. Okay, special device. So, poin pertama kita cerita macam mana, apa yang berlaku. Okay. Light travel through the cable. Okay, kita pindahkan cahaya melalui fiber. Kemudian poin yang kedua, kita masuk cerita apa dia. Okay, apa dia, apa yang berlaku, nak buat apa dan macam mana dia berlaku. Okay. Kemudian kita boleh support, walaupun dah tulis benda ni, kita boleh support. Tulislah, lukiskan badan ke dan sebagainya, manusia kan. Nganga masuk ke mulut ke kan. Kabel lah. Lepas tu, buatlah light kan. Light. Masuk. Lepas tu, buatlah monitor ke apa kan. Ada signal ke, ada image ke dan sebagainya. Okay. Labelkanlah. Kalau tulis lukisan buruk tu, labelkan. Okay. Kalau lukisan cantik, sekali nampak, sekali tengok, dah tahu kan benda apa. Tu tak ada masalah. Tapi biasakan lukisan ni kita label lah. Okay. Kita label. Okay. Selain daripada examine, kita boleh jawab fiber optic juga boleh digunakan untuk destroy cancerous cell. Okay. So, boleh juga kita jawab untuk membunuh sel-sel kanser. Okay. Destroy cancer cell. Okay. So, macam mana? Okay. Adakah dia menghantar signal masuk dan keluar? Okay. Macam mana nak jawab? By heating. Okay. Light dia bawa, dalam masa yang sama dia bawa tenaga kan. Okay. Dia bawa tenaga. So, dia akan memanaskan by heating. Okay, nampak? Dia cerita untuk apa, kemudian dia cerita macam mana, guna apa, konsep apa. Sama dengan ni. Untuk apa, examine, macam mana dia buat. Okay, dia transfer the light. Okay, let the light travelling through our body and then send the signal out to the monitor or to the device. Ataupun boleh jawab, ni proses ni dia ada medical term dia, okay, yang mana kita panggil dia satu endoscopy kan. Endoscopy. Kalau kamu tahu ni, bolehlah jawab. Dia sama je dengan yang ni. To examine ni. Tapi ni lebih kepada medical term. Kalau kita tahu. So, boleh gunakan. Okay. Endoscopy. Ataupun nama alat dia endoscope lah. Okay. Endoscopy. Endoscopy nama proses dia. Okay. Macam kau nak pergi mana? Nak pergi hospital. Nak buat apa? Nak buat endoskopi. Okay, nak buat endoskopi. Maksudnya nak masukkan kabel, okay, especially fiber optic, to examine. Untuk memeriksa badan kita. So, kalau kamu tahu, boleh jawab endoskopi.
Macam mana dia buat? Boleh ambil point yang dekat atas tadi. Light travel, light will be transmitted through the fiber by the process of total internal reflection. Okay. To view internal organ dan sebagainya, kan? Okay. View internal organ dan sebagainya. So, dapatlah tiga markah. Support by drawing lah. Sebab kadang-kadang point kita buat ayat ni tak sampai kan. Kita bukan native English punya speaker kan. So, bila tulis kat ni, mungkin pemeriksa baca, benda ni tak faham kan. So, boleh lukis. Dengan bantuan lukisan kita, siapa yang ambil lukisan yang ayat English tak power, tapi dia power melukis. Lukis lah cantik-cantik. Guna kelebihan tu. So, nampak je draw. Uish, ini point aku nak dapat markah ni. Draw ni. Aku memang hebat melukis. Lukis. Lukis kan. Cantik-cantik. Okay. So, gunakan kelebihan yang kamu ada. Kalau pandai explain lah. Guna ayat yang sedap sikit kan. Tapi, fizik konsep tu mesti nampak. Okay, nampak fizik konsep. Jelas fizik konsep yang dia nak. Okay. So, itu untuk fiber optik. Okay, B. Sebelum kita buka soalan tu. B. Draw a straight line from each wave on left to the most appropriate speed. Okay, ini berkaitan speed of light lah. Okay, speed of light. So, speed of light in vacuum kan. Dia apa namanya? Okay, bukan speed of light. Speed of wave sebab dia ada light. Kemudian dia ada microwave. Kemudian dia ada sound wave. Okay, dia ada sound wave. So, ada 3 speed lah. Okay, 3 speed. So, light dengan microwave ni. Light in air. Okay, light in vacuum. C lah. 3 times 10 to power 8 meter per second. Okay. So, light kita tahu dia berada dalam lingkungan EM wave. Okay, EM wave. So, ingat balik EM wave dalam tu ada apa? First, yang penting kita ada light lah. Okay, light adalah salah satu spektrum EM wave. Beyond light, okay, ataupun visible light. Kan, nama penuh dia visible light. Visible light. Okay, visible light ataupun light. Dia termasuk dalam EM wave. Kemudian kita ada UV kan. Kita ada UV. Okay, UV light. Lepas UV kita ada X-ray. Lepas X-ray kita ada gamma ray. Di belakang light kita ada infrared. Ni yang dah tak nampak ni. UV pun dah tak nampak kan. Yang kita nampak visible light saja. Lepas tu kita ada microwave. Dan last kali kita ada radio wave. So ini semua EM spectrum, EM wave. EM wave apa sifat dia? Okay, so dalam soalan ni kamu kena tahu ni. Okay, salah satu sifat EM wave, they have a common speed which is equals to the speed of light. So the velocity, the speed is 3 times 10 to power 8 meter per second. Okay, meter per second in vacuum. Okay, so ni speed dalam ruang vacuum. Okay, maksudnya less resistant lah. Okay, ataupun no resistant at all. Vacuum kan, tak ada benda-benda. So, tak ada apa-apa halangan. So, dia 3 times 10 to power 8. So, microwave. So, kalau kamu tahu benda ni, microwave adalah tergolong dalam EM wave. Okay, dia termasuk dalam EM wave. So, dia punya speed sepatutnya 3 darab 10 kuasa 8. So, mana? Yang ni kan? Okay, betul. Dia tulis So, this one lah. Ataupun dia letak radio wave. Automatic ini. In vacuum. In vacuum. IR, infrared pun sama yang ini. UV, visible light, X, gamma pun sama yang ini. Tapi ini light, kenapa tak sama yang ini? Okay. So, nampak dekat sini, dia ada apa? In air. Dalam ruangan udara. Okay, dalam ruangan udara. So, bila dalam udara, ada beza tak? Adalah sikit sepatutnya. Tapi dekat sini kalau kita tengok, perbezaan nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai yang lain. Maksudnya ini kan. Yang ini berapa? 1 juta. Yang ini 300 juta. Okay. Light atau EM wave ni, bila dia masuk air, okay, in air, dia punya perbezaan tu tidak signifikan. Sepatutnya tak adalah sejauh ni kan. Berapa beza ni? 300 juta dengan 1 juta. 299 juta. Okay. Tu banyak tu. Tinggi dia punya perbezaan. So, tak logik. Mungkin dia boleh jadi less than 3 times 10 to power 8. Mungkin boleh jadi 2 times 10 to power 8. Ataupun 2 point something. Ataupun 1 times 10 to power 8
pun acceptable lah. Okay, acceptable. Kalau kita nak cakap yang ni, 1 times 10 to power 6, jauh beza. Okay, kita tengok power of 10 ni je, dia dah menggambarkan betapa jauhnya beza. Okay, itu dalam math lah. Okay, bila tengok nilai power of 10 tu berbeza, memang jauh beza dia lah kan. Contohnya 10 dengan 100 akan jauh beza tu. Ini apa? 10 to power 1 kan. Yang ini 10 to power 2. So, bila perbezaan kuasa tu dah berbeza, nilai dia akan jadi jauh beza. So, sama dengan ni. Okay, 10 to power 10. Okay, 10 to power 10 kan. So, ini apa? Ini makin laju dah 10 to power 10. Okay, there is no other things in our universe faster than light. Okay, for the time being, in theory, in practical, nothing is faster than light. But in theoretically, ada. Okay, ada. Tapi tak masuk lagi. Belum dibuktikan secara praktikal ataupun eksperimen. So, ini mustahil lah. Okay. So, ini bukan. Yang lain-lain tu memang bukan lah. Sebab makin sikit. Makin sikit. So, nak tak nak, apa yang lebih tepat, okay, kita akan ambil nilai yang sama. Which is 3 times 10 to power of 8. Walaupun secara praktikalnya kita tahu bila dah masuk udara, sepatutnya dia akan jadi kurang. Okay, dia akan jadi kurang. Sebab ada air particles. So, bila ada air particles, ada resistance dan sebagainya. Tapi dia punya difference tu is not quite significant. Okay. Dia tak banyak sangat lah. Mungkin dia akan jadi 2.9 times 10 power 8. Kan? Tak banyak beza sepatutnya. Okay, next. Sound in steel. So, sound in steel macam mana? Dia punya speed. Okay, speed dia sepatutnya, ini apa ni? Ini 90 meter in 1 second. Okay, ini kita kena fikir logik sikit lah. Okay, kena fikir logik sikit. Dalam masa 1 saat kan. Ini semua dalam masa 1 saat. Bunyi tu boleh bergerak berapa banyak. Okay. So, secara logiknya, ini terlampau laju. So, yang paling hampir adalah 6,000 lah. Okay, 6,000. So, ini kita kena logik sikit. 6,000 apa? 6 kilometer. 6 kilometer dalam masa 1 saat. Logik tak? Okay, yang ini berapa? Ini 90 meter. 90 meter boleh agak kan? 90 meter macam kita lari 100 meter. Okay, jarak dia 100 meter. So, seorang jerit di hujung sana. Oi. Okay. So, agak-agak dalam 1 saat tu sampai tak? Okay. Bunyi tu boleh sampai. Maksudnya dia lagi laju. Okay, dia lagi laju daripada 90 meter. Okay. Yang ini 6 kilometer. Yang ini berapa ni? Yang ini 100 kilometer. Ni macam tak logik lah. Bunyi boleh bergerak dalam masa 1 saat. 100 kilometer. 100 kilometer macam mana? Kuantan ke Temeloh? Ada 100 kilometer? Ada kot kan? So 100 kilometer dalam masa 1 saat. Macam tak logiknya jerit sini. 1 saat terus sampai Temeloh. Macam menipu je kan? Okay? So boleh fikir macam tu. Kita gunakan logik. Tapi kena ada kemahiran unit-unit lah. Baru kita boleh fikir secara logik. Contoh nak tukar kepada kilometer, kepada meter kan. 90 meter kita tak dapat bayangkan sebab kita tak biasa dengan jarak 90 meter. Tapi yang hampir dengan dia 100 meter sebab kita ada perlombaan lomba lari 100 meter kan. So kita boleh bayangkan jarak 100 meter. 6 kilometer okey ni standard biasa kan. Yang dekat-dekat je. 100 kilometer okey ni satu jarak yang jauh. Satu jarak yang jauh kan. Yang ini yang lain-lain tu makin jauh lah. Okey. Bila dah lebih daripada speed, memang salah lah. Bunyi takkan lebih daripada speed. Okay? Dan dia takkan sama dengan speed of light. Dia takkan lebih daripada speed of light. Dia takkan sama speed of light. So, dua ni memang dah salah lah untuk sound. So, ini je pilihan kita yang kita ada. So, kita boleh gunakan logik. So, yang ini 100 km dah sampai Temeloh, menipu. So, yang ini tak lah. So, mungkin dua ni lah. Tinggal kan. So, kena gunakan logik. So, kita akan dapat sound in steel is 6,000. Okay, next. Refractive index. Okay, refractive index. Kita ada beberapa formula untuk mengira refractive index. Okay. So, refractive index of block of glass is 1.5. So, kita buat dia punya simbol. Apa simbol untuk refractive index? It is N. N equals to 1.5. Okay. Tak ada unit sebab dia nisbah. Okay, dia nisbah. Ratio, tak ada unit. Use your value for the speed of light from B, yang ni lah kan. Speed of light. So, 3 times 10 power 8.
To calculate the speed of light in this block. Block mana? Tak ada block pun. Mana bloknya? Okay. So, ni soalan tinggal data. So, boleh abaikan lah. Okay, boleh abaikan. So, tak cukup maklumat lah. Adalah tu dia salah dan sebagainya. Salah copy dan sebagainya. So, boleh abaikan soalan yang ni. Blok mana? Ada blok kan? Light in this block. The refractive index of block of glass. Okay, calculate the speed. Okay, boleh. Sorry. Okay, boleh. Sebab refractive index dia bagi, kemudian dia bagi speed of light in, okay, in air kita ada. Yang ini dia minta kita cari speed of light in block. So kita ada dua lah speed of light. C speed of light in vacuum, okay, vacuum. And then kita ada V speed of light in block. Kita tak tahu berapa nilai dia. So cukup data untuk mengira refractive index dan sebagainya. Okay. So, apa formula dia? So, refractive index kita ada N equals to, yang mula-mula sekali, Snell's law, sin I over sin R. I ni apa? I is the angle of incidence ataupun angle of refraction. Okay. Apa yang penting, angle ni mesti berada dalam, apa kita panggil? Less than material. Okay, less than material. Dia mesti berada dalam less than material. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ada, mana saya punya blank? Sekejap saya keluarkan blank saya. Untuk kita conteng-conteng sikit. Okay. Maksudnya apa? Okay, kita revise sikit. So, sin I over sin R. Sin R N equals to sin I over sin R. So, I ni apa? I, contohnya kita ada dua keadaan kan? Kita ada dua keadaan. Contohnya from air into water. Okay, two different optical density. So, cahaya akan refract. Dia datang daripada air. So, ini angle of incident. Water, mana dia pergi? Okay, dia makin hampir lah. Okay, close to the normal. So, ini adalah angle of refraction. Okay. So, kita ada angle of incident, angle of refraction. So, untuk case yang kuning ni, yang pertama ni, okay, yang pertama. So, between air and water, which one has less density? Less optical density. So, of course, air kan? So, maksudnya apa? I dekat sini, kita boleh gunakan I yang sama dekat sini. So, kita boleh tulis sin I over sin R. Maksudnya, kalau dekat sini, 45 pula, 30. Yang ini 15. So, kamu akan buat sin 30 bahagi dengan sin 15. Okay? Okay, keadaan yang kedua pula, kalaulah refraction tu berlaku, okay, refraction tu berlaku from water to air. Okay, water to air. Maksudnya from denser to less than kan. So, kita ada refraction. Cahaya datang at certain angle. Okay. And then this is normal line. So, this is our incident angle. So, apa akan berlaku? Dia akan refracted away or close to the normal. Dia akan away lah. So, dia akan away. Dia akan away. So, ini kita punya angle of refraction. So, dalam case yang ni, kita buat warna hijau lah. Sepatutnya tukar warna ni. Warna kuning dengan orange tak jauh beza ni. Okay, dalam case ni, kita tak boleh ambil I ni sebagai nilai I kita. Sebagai nilai I untuk dimasukkan dalam refractive index ni. Sebab untuk Snell's law, okay, ni Snell's law. Hukum Snell. Snell's law. I here always represent the angle, either it is incident or refracted angle. And the angle must be in the less than material. Okay, yang penting I dekat sini always angle in less than. Okay, less than material. So, between water and air, yang mana less than? Which one is less than? It is air.
Okay, it is air. So, air R lah dekat sini. So, in term of yellow ni, kita boleh gunakan sin R over sin I. Okay, pening pula Jangan pening dengan ni Yang ini, yang kita hafal. Yang ini, bila kita nak masukkan sudut dia. Nak masukkan sudut dia. So, apa maksudnya? Kalau dekat sini, berapa ni? 40 degrees. Dekat sini 60. So, kita punya equation akan jadi sin 60. Okay, walaupun 60 ni bukan incident angle, tapi still kita masukkan dekat I ni. Okay, dekat I yang inilah. Sebab apa? Sebab dia berada in less than material. Okay, over sin berapa? 40. Okay, sin 40. Okay. So, itu cara kita nak gunakan Snell's Law. Kena ingat. Kita hafal yang ini. Dan kita tahu biasanya kita nak lukis I always represent angle of incidence. Okay, tapi untuk Snell's Law, I is not the angle of incident. Okay, untuk Snell's Law, I is the angle either incident or refracted, but it is always in a less dense material. Okay, dia boleh jadi incident, dia boleh jadi refracted, tapi yang paling penting sekali, dia berada dalam material yang low optical density. Okay, so itu caranya. Kemudian kita boleh semak sebenarnya benda ni. Bila kita dah buat macam ni, okay, kalau kamu tengok pada nilai dia, kalau kita tukar kepada nilai, apa syarat value untuk N ni? Okay, N is always equals or larger than 1. Nilai dia mesti lebih daripada 1 ataupun sama dengan 1. Itu sama dengan 1 tu kalau air and air lah. Okay, air dengan air atau material yang sama kan. Okay, so N is equals to or larger than 1. Okay, sebab tu boleh dapat sin 30 over sin 15. Kalau kamu kira akan lebih daripada 1. Betul tak? Cuba kita kira. Sin 30 0.5 bahagi dengan sin 15. So, dapat 1.93 kan? So, dapat 1.93. Yang ini pula sin 60 0.866 0.866 bahagi dengan sin 40. Sin 40. So, dapat 1.34. So, nampak nilai dia mesti lebih daripada 1. Okay. So, dekat sini sebenarnya kita boleh check dah. Kita dah boleh check. Okay. Contohnya, kamu buat ni kan. Kamu tak ingat. I ni adalah angle in less than. Tiba-tiba kamu ambil angle of incident. Contoh kan, untuk kes ni Untuk kes yang kedua ni. Contohnya, kamu tak ingat. Kamu katakan I is angle of incident. Kamu pun kira sin 40 bahagi dengan sin 60. Sebab apa? Sebab I angle of incident. Okay. So, kita pun buat. Bila buat, kira sin 40 bahagi dengan sin 60. So, berapa dapat? Kamu akan dapat nilai 0.74. So, this value is less than 1. Okay, boleh nampak dekat sini. N is less than 1. Less than 1. Dia kurang, tak sampai 1 pun. So, dekat sini menunjukkan pengiraan kita salah. Pengiraan kita salah lah. Ada masalah lah tu dengan kita punya formula kan. Apa salah dia? Terbalik. I dekat atas patutnya. Kan? Ataupun angle in water dekat atas. Angle in air dekat atas. Angle in water dekat bawah. Sebab apa air dekat atas? Sebab air less than. So, dia mesti kurang daripada 1. Mesti lebih daripada 1. Kalau dapat kurang daripada 1, maksudnya ada masalah dengan kita punya formula. So, salah lah yang ini. Okay, itu cara kita nak check. N mesti lebih besar ataupun sama dengan 1. Okay, itu untuk yang pertama lah, formula yang pertama. Yang kedua, formula yang melibatkan speed lah. Okay, yang ni yang kita akan guna lah. Speed kan. So, N sama ada. Okay, bila speed ni, saya pun tak ingat juga formula dia. Tapi kita boleh guna logik lah. Kita boleh guna logik. Contoh kita ada water and air. Water and air. Water and air. So, speed of light. Water. Contoh cahaya masuk. Okay, cahaya masuk. Water. Kemudian air. Dia larger lah. Okay, larger. Dia akan jadi macam ni. Okay. So, kalau kita tengok pada in term of speed of light. Okay, in term of speed of light.
This one move away from each other. So bila move away from each other, ataupun kamu boleh guna logik lah kan. Cahaya dalam air dengan cahaya di udara, yang mana lagi laju? Yang mana lagi laju? Confirm lah dalam udara. Sebab udara gas, water, liquid kan. Ataupun kalau kamu tahu dia punya density lagi bagus. Air is less than compared to water. So here speed is faster. This one is slower. Okay. Slower. So bila dah tahu speed slower dengan faster ni, kita akan masukkan dalam formula kita. Okay. So speed of light yang mana satu? In air or in water dekat atas? Kita nak letak in air atau in water dekat atas. Okay. So ini boleh guna logik. Kita akan letak yang laju dekat atas. Okay. Yang laju dekat atas. Contohnya, yang laju kat mana? Contohnya dalam soalan tadi. Okay. Dalam soalan tadi. Kita tengok. Dalam soalan. Mana soalan? Okay. So, kita ada blok dengan vacuum. So, nak ambil yang mana? Kita ambil vacuum lah. Okay. In vacuum. So, N equals to speed in vacuum. Speed of light lah. In vacuum. Dekat atas. Sebab apa letak speed in vacuum dekat atas? Sebab apa tak letak speed in vacuum dekat bawah? Siapa yang ada ni? Boleh answer tak? Bagi jawapan. Siapa-siapa yang ada lah. Kalau ada. Okay, thank you Aisyah. Thank you for your response. Okay, sebab light move faster. Okay, light move faster. Kenapa kita nak light move faster? Kenapa tak yang faster tu kita letak dekat bawah? Kenapa Aisyah? Apa dia? Sebab tak clear Aisyah. Okay, good. Thank you Thank you Aisyah. Sebab kita dah tahu tadi kan. Kita dah tahu refractive index, okay, N must be always larger or equals, at least equals to 1. Mesti lebih daripada 1. Sebab tu kita nak letak nilai yang besar tu dekat atas, which is speed of light in vacuum. Itu yang besar kan? 3 times 10 power 8. Itu nilai yang besar dekat atas. Okay, dekat atas. So dekat bawah ni adalah nilai yang lebih rendah. Okay. Kalau kamu letak nilai yang besar dekat bawah, okay, ni cerita mat lah kan. Contohnya, speed of light tadi kita dah tahu. Okay. 1/2 kan. 1/2, dia akan jadi less than 1 lah kan. Kalau tak 2/1, lebih besar daripada 1 kan. Lebih besar daripada 1. Yang ini, less than 1. Ataupun kita ambil nombor lain. Berapa? 7 dengan 8. 7/8, less than 1. Kalau 8/7, confirm dia akan jadi lebih daripada 1. So, itu reason dia. So, senang. Kalau kita tak perlu hafal pun formula ni. Saya pun tak hafal. Okay, saya tak hafal formula ni. Tapi bila saya tak ingat, yang mana satu? Speed of light in vacuum dekat atas ke dekat bawah? Bam, automatik kita ingat. Okay, refractive index and dia mesti lebih daripada 1. So, bila lebih daripada 1, apa yang dekat atas? Satu nilai yang lebih besar. Okay, satu nilai yang lebih besar. So, kita carilah yang mana lebih laju. Macam tadi, yang mana angle dia lebih besar kan? Yang mana angle dia lebih besar? So, itu dah mudah lah. Snell's law, sin I. I ni angle yang less than ataupun angle, larger angle lah. Larger angle. Letak angle yang besar dekat atas. Larger angle. So, untuk speed of light pula macam mana? Sama juga. Kita ambil speed of light yang besar, yang tinggi nilai dia dekat atas. So, contoh kalau dalam case ni lah. Dalam case ni, dekat mana? Air ke water? In air lah. Okay, in air. Kita letak in air. Dekat atas. Yang bawah, yang lagi satu lah. Yang slow kan? So, speed of light in water. Kan senang tu. Tak payah nak ingat-ingat, nak hafal-hafal formula kan. Penat nak hafal formula.
So dalam kes ni samalah. Kita dah tahu kan. Dekat atas mesti satu nilai yang besar. Sebab apa? Sebab N tu mesti lebih besar daripada 1. So it is speed and vacuum. So yang dalam blok, kenapa kat blok? Confirm lah kan. Sebab bila masuk dalam blok, blok ni apa? Blok is solid. Okay, blok is solid. Solid kita tahu macam mana susunan atom dia kan. Okay, how the arrangement of the atoms or molecules. Okay, they are closely packed. So there must be a very large resistance for the light to travel. So sebab tu kita letak speed of light in block. Okay. Next apa? Next gantikan je lah nilai. Okay, so N kita dah ada 1.5. Speed in vacuum kita dah ada 3 times 10 power 8. Speed block kita nak cari. Okay, yang lain tu matematik lah. Susun balik, jadikan subjek. V sama dengan 3 times 10 power 8 divide by 1.5. So kita dapat, okay, kita boleh kira 3E8 bahagi dengan 1.5. So dapatlah 2 kan. 2 times 10 power 8. Nampak tu perbezaan blok dengan air. Dia tak jauh beza. Dia takkan power of 8 tu takkan jadi power of 6, power of 7. Dia takkan jauh beza. Biasanya dia akan kurang sikit je. 2.2 jadi 2, jadi 1 pun kira banyak sebenarnya. Yang penting power dia masih sama supaya tak jauh perbezaan. Okey, dia akan jadi 2. Okey, lagi satu sebelum kita habiskan soalan pertama ni. Kita revise sambil-sambil tu kita revise. Satu lagi formula yang boleh, dia ada 2 lagi formula kan untuk kita kira refractive index. So ni formula yang pertama. Yang ni kena hafal lah yang ni. Okay, kalau tak nak hafal ni, ingat ni je. Sudut yang besar berada di atas. Yang ini speed yang lagi besar berada di atas. Okay. Lagi satu guna apa? Guna depth, kedalaman kan? Kita guna kedalaman. Ini pun konsep yang sama. Nilai yang besar mesti berada di atas. Tapi sebelum tu kena tahulah macam mana kan berlaku proses depth ni, kedalaman. Apa kaitan dengan refraction. Okay. So ingat balik bila refraction. Okay, bila refraction. Apa yang berlaku? Mata kita tengok benda. Objek tu berada dekat sini. Tapi sebenarnya dia berada dekat sini. Kan? Okay. So kita ada. Ini kita panggil sebagai real depth. Dalam sebenar. Yang ini kita panggil sebagai apparent depth. Apparent depth. Okay, dalam yang kita nampak. Itu yang berlaku semasa proses refraction. Ataupun refraction pada air ni. Benda yang dalam kita nampak lagi cantik. So ni dalam sebenar. Yang ini dalam yang kita nampak. Okay, so bila dah tahu ni. Kita ada 2 kedalaman. Real depth dengan apparent depth. So by using the different depth, kita boleh calculate dia punya refractive index of the water. So macam mana? So sama juga step dia ataupun taktik dia. Kita ambil nilai yang lagi besar. So dekat sini mana lagi besar? Yang mana lagi dalam? Yang ni lagi besar kan? Confirm lah kan? Dengan mata lagi jelas. Contohnya 2 meter. Yang ni lagi pendek. 1 meter katakan. So kita ambil real depth dekat atas. Real depth dekat atas. Bawah apparent depth. Okay. Reason dia sebab apa? Okay, sebab apa? Sama tadi sebab dia. Yang pertama sebab kita nak nilai yang besar berada di atas. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, sebab apa kita nak nilai yang besar kat atas? Supaya bila kita kira N must be always equals or larger than 1. Tu reason dia. Kalau kamu letak nilai yang kecil 1 meter ni dekat atas, kemudian apparent real depth letak kat bawah, jadi akan jadi apa? Contohnya 1/2 kan. It is less than 1. So bila dapat less than 1, adalah masalah tu. Maksudnya biasanya dia terbalik je. Itu je reason dia. Okay, so lepas ni bila calculate refractive index, jangan bagi nilai kurang daripada 1. Okay, dia mesti lebih daripada 1. Sebab yang paling hebat pun 1 lah, refractive index. Itu vacuum lah. Okay, vacuum, refractive index, vacuum 1. Ratio dia 1. Okay, yang lain mesti lebih daripada 1. So itu yang formula yang ketiga.
Okay, formula yang ketiga, real depth, apparent depth. Konsep yang sama, yang besar dekat atas. And last kali, kita gunakan apa kita panggil sebagai critical angle. N over sin C lah. Okay, N over sin C, critical angle. So, 4 formula untuk kita kira. Kita calculate refractive index. Menggunakan sudut, menggunakan speed of light, menggunakan kedalaman, menggunakan critical angle. So, C here is critical angle. Critical angle ni bergantung kepada bahan. Maksudnya, setiap bahan dia mempunyai critical angle yang berbeza. Okay, different value of critical angle. Okay, so habislah soalan pertama. Nak habis masa setengah jam Okay. Setengah jam pun dekat sejam. 40 minit. Tak apalah, sambil-sambil kan. Sambil-sambil korang buat latihan, buat soalan. Kita revise sama-sama. Okay. So, habis soalan pertama, kita buka lah untuk soalan. Yang mana tak faham dan sebagainya. Masa ni kita nak jelaskan. Nak cuba perjelaskan supaya kamu faham. Jangan tahu nak jawab je. Yang penting sekali kena faham. Okay, ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada, kita terus kepada soalan nombor 2. Okay, saya buka. Kalau ada apa-apa soalan. Alhamdulillah. Ada? Tak ada Okay, tak ada, kita teruskan. Thank you for your response. Saya nak respon tu sebab takut tiba-tiba line terputus dan sebagainya. Okay, thank you for your response. Tak ada soalan, so clear Okay, next. Kita masuk soalan nombor 2. Explain what is meant by total internal reflection. Okay, total internal reflection. So, apa dia total internal reflection? Yang pertama, macam mana kita nak jawab? Yang pertama, bagi tahu bila dia berlaku. Okay, bila dia berlaku. Lepas tu, apa yang berlaku? Bila dia berlaku dan macam apa yang berlaku? Fenomena apa yang berlaku? Okay. So, dekat sini kita boleh bagi tahu. First, it will occurs, okay, when light travelling from denser ataupun from more dense material. Okay, from more dense material. Bila cahaya bergerak, okay, reflection in more dense material. Okay, first kena tahu dekat mana dia berlaku. Okay, dekat mana dia berlaku. First, in more dense material. Okay. Kena ada ni lah. More ni. More ni penting Sebab apa? Sebab dia menunjukkan kita ada dua material yang berbeza density. Tu penting tu, more dense tu. Kalau kamu tak nak letak more, kamu boleh letak when light. Jadi panjang sikit lah. Light travelling from more dense to less than material. Less than material. Dia jadi panjang. So, itu yang berlaku. Itu syarat untuk berlakunya total internal reflection. First, dia mesti, cahaya tu mesti bergerak daripada more dense ke less than. Contohnya daripada cahaya, daripada apa kita panggil? Daripada water to air, katakan water to air. So, kita ada cahaya datang. Okay. So, angle normal line. Okay. Normal line. So, yang pertama dia mesti bergerak daripada daripada more dense to less dense. Tu syarat dia yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua. Okay. Syarat yang kedua. When the angle of incident. Okay. Syarat yang kedua adalah bila sudut tu kan. Okay. When the angle of incidence. Mana sebenarnya? More than. And. Bertambah gitu. In more dense material. And. Angle of incident. Is larger than
critical angle. Critical angle. Okey. Syarat yang kedua, sudut ni, contohnya air ni kita tahu critical angle dia berapa ni contoh je critical angle dia 55, 40 lah kan. Katakan yang critical dia C sama dengan 40. C sama dengan 40. C sama dengan 40. Tapi cahaya ni, ini salah lah. Ni 40 kat sini. Tapi cahaya tu datang ataupun incident at sudut dia berapa? Lebih daripada 40. Betul. So angle dia I lebih daripada 40. Mungkin dah sama dengan 44 ke, katakan 44. So ini yang kita kata sebagai the angle of incident is larger than critical angle. Okey, apa di critical angle? Okey, revise balik. Critical angle ni adalah satu sudut bila kita ada satu bahan. Confirm lah bahan tu modest Contohnya apa? From glass to water kan? Glass to water. Biasanya air lah. Okay, water. Sebab tu dia jadi satu kat sini. Vacuum. Glass and vacuum. Ataupun air. Okay, glass and vacuum. And then, there is light. Dia datang betul-betul. Okay, betul-betul kalau kamu ingat eksperimen ni. Form 3 ada buat. So, kita akan gerakkan kan? Kita akan gerakkan light tu. Dah balik. Macam mana kita buat total ni? Total pula. Critical angle. Mula-mula kita letak dekat sini. Lepas tu letak sini. Kita tambah lagi. Sehinggalah apa? Okay. Sehinggalah bila satu masa ataupun pada satu sudut tertentu cahaya ni dia akan mula-mula dia ada refraction kan. Contoh letak warna merah glass dia jadi macam ni. Okey, dia akan refracted. Lepas tu tukar sudut lain warna oranye pula kan. Nampak? Dia akan refracted kan. Macam ni ke? Ke macam ni? Macam ni Okey, ni salah. Lepas tu kita besarkan lagi sudut. Contohnya letak warna hijau ni kan. So letak sini. Nampak? Dia akan refracted. Okey. Sampai satu sudut tertentu. Okey, sampai satu sudut tertentu yang kuning ni, apa yang berlaku? The refracted light will force on the border, exactly on the border. Faham? Dia berada dekat atas ni. Okey? Dia berada dekat atas border antara glass dengan vacuum tadi. So, this angle of incident. Okey, sudut ni. Sudut apa? Angle when the refracted angle is equals to. So, bila dia jatuh macam ni, apa maksudnya? Sudut pembiasan. Reflected angle. Kan? Ingat Untuk reflection, the angle always measured from normal. Daripada sini kan? Sebab tu kita buat macam ni. 90 degrees. So, bila dia jatuh atas ni, angle of refraction is equals to 90 degrees. So, inilah apa dia critical angle. Okay? Critical angle, first, dia adalah incident angle. Okay, dia adalah sudut tuju. Incident angle. Incident angle. Of light, okay, incident angle of light travelling from more dense to less dense and producing, okay, dan dia akan menghasilkan refraction angle which is equals to 90 degrees. Okay, so itu critical angle. Critical angle adalah satu sudut tuju yang mana bila cahaya tu datang dan dia menghasilkan pembiasan, menghasilkan refraction pada sudut 90 darjah. Okay, itu critical angle. So, untuk total internal refraction, dia akan berlaku. Okay, apa jadi bila dia lebih? Dia akan berlaku bila sudut tu dah lebih daripada critical angle. Yang inilah. Dia dah lebih daripada critical angle. Kan? So, apa akan berlaku? Akan berlaku apa kita panggil sebagai
reflection. Maksudnya cahaya tu dia tak tembus. Kan? Nak tengok dekat sini tak nampak. Mana cahaya tak datang-datang kan? Rupanya semua cahaya telah dipantulkan. Tak nampak cahaya tu datang sini. Tak tembus pun. Gelas masuk vacuum. Sebab semua cahaya dipantulkan. Sebab apa dia dipantulkan? Okay, sebab sudut tuju, incident angle, is larger than the critical angle. Okay. So, total internal reflection, syarat-syarat untuk dia berlaku, kita refresh balik. Yang pertama, more than to less than. Itu syarat pertama. Less than. Syarat yang kedua, I larger than C. Okay. Bila sudut tuju lebih besar daripada critical angle. So, bolehlah jawab ini. So, cukuplah point kita bila ada benda tu lah. So, yang ni kita sebut dekat mana dia berlaku. In more dense material, and angle of incidence is larger than critical. Larger than critical angle. So, apa akan berlaku? Bila ni? Okay, ni syarat dia. Apa akan berlaku? All light will be reflected. Okay, semua cahaya akan dipantulkan. Okay, critical angle kita cerita tadi. It is an incident angle. Okay, incident angle which produce, okay, yang mana menghasilkan 90 degrees refraction. Okay, menghasilkan pembiasan pada sudut 90 darjah. Okay, which reflected ray travels along the boundary. Ataupun boleh juga gunakan which producing, ataupun at which refracted ray, cahaya sinar yang terbias, refracted ray travelling exactly on the border. On the border. Okay, so itu critical angle. Ataupun boleh juga jawab in term of critical angle. Okay, in term of total internal refraction. Okay, incident angle when it is an angle when the incident angle larger than the critical angle, it will produce total internal reflection. Boleh juga. Okay, so itulah cara-cara kita menjawab untuk critical angle. First, kamu cerita sama dari segi sudut, ataupun boleh bagi dari segi dekat mana dia jalan, cahaya itu melalui, travelling. Ataupun boleh bagi dari bentuk dari ayat total internal reflection. Okay, in term of total internal reflection. Okay, next. Shows a ray of light travelling in air incident on a glass prism. So, kita ada glass prism, kita ada air. So, boleh terus catik kat sini guna pensel kan. Air, yang ni glass. Itu cara kita dapat jawapan, kita dapat soalan, tak kisahlah soalan objektif, subjektif. Kalau tak ada label, kita cuba label kan. Okay. Tak payah 2-3 kali tengok pada soalan sebab kita dah label kan. Okay, prism, glass prism. The speed of light in air is 3 times 10 to power 8. So, tulis dekat sini. 3 times 10 power 8. Its speed in glass is 2. So, dekat sini, 2 times 10 power 8. Calculate the refractive index of the glass. Okay, so dia suruh calculate kan. Okay, ni apa? Ini formula tadi lah kan. N sama dengan speed yang lagi laju, which is 3. Bahagi dengan speed yang lagi perlahan, which is 2. So, dapat 1.5. Saya tak tulis lah 10 power of 8 tu kan. Sebab apa? Sebab nanti dia akan cancel out juga. So, jimat masa. So, dia akan cancel out. Tinggal 3 bagi 2 dapat 1.5 lah. So, 1.5. Okay, show that the critical angle of the glass at boundary is 42. Okay, so 42 is the critical angle. So, macam mana? So, kita ada apa dekat sini? Kita ada critical angle.
C sama dengan 42. Lagi maklumat apa ke? Kita ada refractive index. N sama dengan 1.5. So, kita ada C, kita ada N. Kita boleh gunakan formula. N equals to 1 over sin C. So, kita nak cari... kita nak show je kan? Kita nak show. So, N equals 1.5. So, sepatutnya 1 over sin C, kita akan dapat nilai sama dengan N. So, kena tunjuklah 1 over sin C sama dengan 1 over sin 42. Which is equals to, so gunalah kalkulator 1 bahagi, walaupun kamu dah tahu sepatutnya sama, kena tunjuk juga 1 over sin 42, kita akan dapat lebih kurang 1.494. Okay. So it shows that, okay, N is approximately equals to 1 over sin C. Okay. So 42 is critical angle. Show that critical angle. Okay. Yes. Critical angle. Tu je cara kita nak show. Kalau dari segi pemagahan, kita tengok sikit dari segi pemagahan. Cukup setakat kamu buat 1 bahagi 1.5, kemudian kira dia punya nilai. Okay, itu dah cukup dah. Buat ni je. Dah cukup dah. Macam kita tunjukkan. 1 bahagi sin C, kira, gantikan, dapat nilai ni. So, cukup satu markah. Okay, next. Draw carefully without calculation the continuation of the ray through the prism into the air. So, kita dah tahu dia punya critical angle 42. Okay, 42. So, draw without calculation. Tanpa pengiraan. Okay, so kita teruskanlah. So, dekat sini kita investigate. Cahaya datang pada sudut. Berapa sudut tuju ni? Incident angle here is 0 kan? 0 degree. Sebab apa? Sebab dia betul-betul berada di atas normal line. Betul-betul berada di atas normal line. So, dia punya angle of incident is 0. Okay, bila 0 ataupun dia berada betul-betul di atas normal line, cahaya tu tidak akan dibengkokkan. Speed of light change. Ada perubahan speed, tapi dia tidak dibengkokkan. Sebab apa? Sebab sudut dia 0 degrees. Pak. Dia lalu sini kan. So, buat sini, buat ray diagram, buat anak panah. Kemudian, kita dapatkan dia punya incident angle dekat dalam ni. Okay, macam mana? First, kena tahulah dia dekat mana normal line. Itu paling penting sekali. Kena lukis normal line. Sebab apa? Apa-apa sudut, kita kena measure daripada normal line. Okay, this is normal line. Apa sifat normal line? Senang je. Dia 90 degrees. Ni pun saya ingat kan. Okay, tak apalah. Okay, 90 degrees. Sifat dia 90 degrees dengan border. Border apa? Border glass. Kemudian dekat luar kita ada air lah. So, this is our border kan. So, 90 degrees. So, kita kena measure berapa sudut ni. Macam mana nak measure tanpa menggunakan calculation? Bolehlah calculate sikit dekat sini kan. Kita letak 90 dekat sini. Yang ini berapa? Kalau sini 90, sini 60, sini 90 tolak 60, 30 lah. 30. So, dekat sini apa? Dekat sini 60. So, maksudnya, dekat border ni, okay, saya transfer dekat luar. So, dekat situ kita ada border tu. Okay, border. Lepas tu ada normal line. Lepas tu ada cahaya datang. Pada sudut 60 darjah. So, dekat situ I sama dengan 60 degrees. 60 degree. So, dalam ni, adakah dia akan keluar? Persoalannya lah. Okay, yang perlu kita tanya kan? Adakah dia akan refracted ataupun akan berlaku total internal reflection. So, itu sahaja kebarangkalian yang ada. Okay? Either it will be refracted or it will be reflected. So, to investigate this question, sama ada nak tentukan sama ada dia terpantul ataupun dia terbias. Okay? Itu je possibility yang dia ada. Kita kena tengok pada angle of incident. So, kita tahu angle of incident is equals to 60 degrees. And then, we know that the critical angle, kita tahu dia punya critical angle is 42. Okay, 42. So, dekat situ jelas menunjukkan I is larger than C. Ataupun 60 ni, sudut dia datang ni, lebih besar daripada critical angle 42.
Okay, lebih besar daripada 42. So, kita dah belajar total internal reflection. Apa berlaku bila sudut tuju, incident angle is larger than 42? The light will be reflected. Okay, cahaya itu akan dipantulkan. Macam mana dia dipantulkan? Mengikut hukum pantulan. I equals to R. Maksudnya kalau dekat sini 60, R pun sama dengan 60. Sudut dia dipantulkan akan sama 60. So, lukislah. Guna protractor. Sebab tu penting kena ada protractor. Okay, protractor kena ada. So, buatlah light travelling through this angle. So, 60. Boleh kira lah kan. Berapa sudut sini? 30 kan. Itu kan sudut 30 Sudut 30 dan sebagainya. So, yang ni 60 dengan 60. Ada macam ni lah. 120 kan. 120. So, jatuhlah kat sini. Okay. So, dia suruh sambung kan. Tengok soalan. The continuation of the ray through the prism and into the air. Okay, and into the air. So, sambunglah dekat sini. Apa akan berlaku? So, dekat sini, apa akan berlaku? Dia akan berlaku refracted biasalah. Ini dia punya I. So, ini dia akan refracted. Okay, refracted. So, 60. This one 30. This one 30. So, berapa sudut ni? Sudut ni kita boleh keep measure kan? Sudut ni. Sudut ni berapa? Ni 30, ni 30, 60. 60, 180, 120 kan? 120. So, yang ni 90, yang ini 30. Betul ke saya kira ni? Nanti korang check lah. So, ni 30. 30. Kemudian dia akan reflected. Boleh kira. Okay, boleh kira sikit lah. Okay. Tapi tak perlu tunjuk pengiraan tu. Okay, tak perlu tunjuk pengiraan tu. Okay, so dah boleh lukis. Dapatlah 3 markah. Kalau kita tengok pada penandaan dia. Okay, kita tengok apa ya? Apa yang dia nak? First, no change of direction at first phase. So, kamu tunjuk cahaya ni bergerak lurus. Ni yang warna kuning ni Warna kuning ni. Kamu tunjuk cahaya bergerak lurus ni. This one. Dapat 1 markah. Okay, satu markah. Okay, yang kedua. Total internal reflection of hypotenuse with I equals to R by I. By I. Maksudnya tak perlu measure protector pun Kalau ada baiklah. Kalau ada baik. Tapi lebih kurang menunjukkan sudut ni sama. Dia reflected pada sudut yang sama. So, kamu lukis ni. Kamu buat angle ni. Sama dengan sudut ni kan. So, kamu akan dapat 1 markah. Okay. And markah yang kedua. Reflection with R greater than I at lower phase. So, yang ini. Tak perlu pun sudut yang betul. Tak perlu kira pun. Hanya menunjukkan. Dekat sini. Border bawah ni. Saya lukis kat sini. Saya transfer. So, kita dah ada cahaya tadi. Refracted. Ataupun reflected. Kan. Dia jatuh kat sini. Kemudian lukiskan dia punya border. Dia punya normal line. Ni tak kena normal line Lepas tu buat refraction. Macam mana refraction? Okay. Macam saya cerita kelas Sabtu hari tu lah. Siapa yang datang. Kelas Ahad hari tu. Siapa yang datang. Macam mana nak cari refraction. Okay. Siapa yang tak ingat. Tolong bagi tahu. Kalau perlu diperjelaskan. Saya jelaskan sekali lagi. Okay. So, yang ni. Kita dapat ke sini lah. So, perlu tunjukkan sudut ni lebih besar daripada sudut yang ini. Itu saja. So, dapat markah yang ketiga. Okay. So, selesai soalan kedua. Okay. So, kita open lah untuk soalan ataupun penjelasan yang lebih kalau perlu untuk refraction. Sebab yang ini saya ada share masa hari Ahad itu macam mana kita nak tentukan kedudukan cahaya itu selepas dia dibiaskan. After refracted. Okay, during the refraction. Macam mana nak tentukan dekat bilik mana, dekat segitiga mana, dekat kotak mana cahaya itu berada. Okay, kalau tak ada masalah tu okey lah. Okay. Ya. Angle refracted tu kena lukis betul-betul lah. Kan, kena lukis betul-betul, kena kira betul-betul. Angle refracted yang dekat mana tu? Siapa Azwan? Yang ini. Oh, yang bawah ni. This one yang tu kena lukis betul-betul lah. Tapi macam saya rasa dah betul lah apa yang saya lukis kan. Dia pergi nak cari nilai dah. Okay, kalau saya cerita balik, saya tak pasti ni. Tapi rasa betul lah ni. Yang ini 60.
kita dah tahu kan, ni 60. Tadi dah cerita macam dia dapat 60. Kemudian reflected maksudnya dekat sini 60. Lepas tu, normal line ni, sifat dia apa? 90 darjah. Sifat dia 90 darjah. So, kalau yang ini 60, berapa sudut yang ni? 30. Kan? 30. So, cahaya tu akan bergerak sampai bawah. So, dekat sini kita ada satu segitiga yang baru. Kan? 30. Lebih kurang lah. So, kita ada 30. Yang ini 30. Yang ini berapa sudut dia? 120. Okay, 120. Dia datang kat sini kan? 120. So, lepas tu, tak apalah, conteng kat sini. 120. So, dekat sini kita boleh nampak lah mana cahaya tu pergi. So, saya pindahkan diagram tu kat sini. Dia datang ke sini. Sudut ni 120. Okay, 120. Kemudian dekat point ni, dia akan ada normal line. Kan? Kita tahu normal line. Dan kita tahu sifat normal line tu dia 90 degrees. 90 darjah. So, maksudnya kita boleh dapatkan angle of incident dekat sini. Total 120. Yang ini 90. Yang ini 30. So, kita tahulah. I sama dengan 30. Okay. So, kalau kamu lukis ikut scale, boleh dapat terus. Ataupun kalau kamu boleh kira menggunakan refractive index. Kamu dah dapat tadi kan? Nilai dia apa? 1.5. Ini kan? 1.5 kan? So, N sama dengan 1.5. So, gunakan N sama dengan sin I over sin R. So, sin I ni apa? I sudut dekat kawasan yang dia lebih laju ataupun lebih besar. Yang mana sudut lagi besar? Incident ataupun reflected. Yang inilah I kita kan. So, kita buat dekat situ sin I. Sebab kita tak tahulah kan. And then sin R. R yang mana? Yang inilah. Kita ambil yang ini. Sebab apa? Sebab dia sudut yang lebih kecil. Which is 30. Sin 30. Sin 30. So, N 1.5. Sin I kita tak tahu. Sin 30 0.5 lah. Setengah kan. So, dapat sin I. So, I sama dengan sin I berapa tu? 1.5 darab 0.5. Ni mat lah kan. So, gunalah kira kan. Berapa? 1.5 darab 0.5. Kemudian, apa kita panggil tu? Tolak 1 tu. Dapat lebih kurang 48 kan. 48.6. Dapat 48.6 degree. Degree Celsius tak degree. Tu cara kita boleh guna formula. Boleh ya tuan? Okey. Lagi ada soalan? Yang mana tak clear kan? Yang tak faham. Masa ni lah kita nak tanya. Masa kelas saya nak habiskan syllabus je. Habiskan syllabus. Lepas tu kena ikut lah. Marah suruh ajar bahasa Inggeris kan. Ajar bahasa Inggeris. So tak boleh nak jelaskan dia punya konsep tu. Dia sains ni dia seronok bila kita faham. Nak bagi faham, UNESCO dah buat kajian dah. Okay, sains ni seeloknya belajar dalam bahasa ibunda. Sebab itu yang lebih kita faham. Tapi sebab ambil IGCSE kena dah bahasa Inggeris lah kan. Tak nanti nak jawab ayat tunggal langgang. Okey, ada lagi soalan open untuk question? Ada 10 minit lagi. Refraction kan. So kita dah cerita refraction, kita dah cerita fiber optic total internal refraction lah. So banyak total internal refraction yang ini kita cover. Tak ada soalan, kita terus lah, sambung lah 10 minit lagi kan. Okay, state full description of the image. 2 markah. Okay, soalan macam mudah je kan. Dua markah. So, state a full description. So, full description ni karakteristik lah. Okay, description. Apa image jenis. Ataupun karakteristik image yang terhasil. So, benda ni kita boleh tengok je pada gambar. Kita tak perlu fikir, tak perlu hafal dan sebagainya. So, yang pertama dia, yang mana image? Yang mana image? I kan? I. Sebalah, I. So, yang mana image? This one image. So, kita compare image dengan objek. Apa perbezaan? Yang pertama dia lebih besar. Lebih besar kita nak jawab apa? Enlarge ataupun magnify kan? Magnify. Dibesarkan. Okay, dibesarkan. Yang kedua kita tengok kepala dia. Okay, kepala anak panah
dia menegak ke atas. So it is upright. Okay, upright. Kalau lawan kepada upright, apa dia? Apa dia? Alamak, tak ingat pula. Upright lawan dia inverted kan? Inverted. Okay, inverted. Inverted macam mana? Inverted bila kepala di bawah. Macam ni lah. Dia punya anak panah dia ke bawah. So, ini inverted. Okay, yang ini upright. Lagi apa lagi? Maklumat yang kita dapat, kita boleh dapat sama ada virtual ataupun real lah. Okay, real or virtual. So, untuk, ini apa? Ini lens. Lens. Untuk lens, okay, bila image tu berada pada side yang sama. Side yang sama maksudnya kita bahagikan dua ruang ni. So, lens kita dekat sini. So, dua ruang kita bahagikan. So, ini side yang ada image, ada objek. Yang ini side ataupun kawasan yang tak ada objek. So, first kita tengok objek tu berada dekat mana. Dia berada di sebelah kiri lens. Kawasan nombor 1. Ini kawasan nombor 2. Lepas tu kita tengok image. Image berada juga di sebelah yang sama. Sama side dengan objek. So, untuk lens. Sekiranya, if the image is formed on the same side with the object, pada sebelah yang sama dengan objek, kita boleh katakan sifat karakteristik image tu adalah virtual. Okay. Kalau image tu terhasil dekat sini, so ini adalah real. Itu untuk lens. Kalau mirror dia terbalik. Okay, mirror terbalik. Kalau dia berada pada side yang sama, dia akan jadi real. Kalau dia berada di belakang cermin, dia jadi virtual. Okay, so kena ingat dia terbalik dengan mirror. So inilah, boleh pilih lah, boleh bagi salah dua lah, kan? Contoh kamu nak bagi dua kan, nak dua markah, boleh bagi. Tahu semua, bagi tiga, tak ada masalah. Lama. Okey. Berapa minit ni? Lama, 5 minit. Okay, using letter figures and identify the focal length of the lens. So dia suruh kita cari focal length. Macam mana cari focal length? Yang ni kena tahulah macam mana nak lukis. Untuk IGCSE ni, lukisan yang ada biasanya melibatkan apa kita panggil magnifying glass. Okay, magnifying glass. So kalau kamu tahu cara nak lukis, kamu boleh tentukan dia punya focal length. Contoh dekat sini, kita masuk terus lukis. So contohnya dekat sini, apa dia? Ini pun dah belajar masa form 3 ni. Yang pertama, any light ray coming from the object parallel, maksudnya selari dengan center tu kan, horizontal axis. Alamak, tangan tak bengkok. Macam mana buat lukisan lurus? Kita cuba sekali lagi. Tak apalah, anggap benda ni lurus. Okay, datang selari dengan horizontal axis ni. Okay, kena ada arah. Mana dia pergi? Dia akan pergi ke arah focal length. So, bila kamu tahu konsep ni, secara automatik kamu boleh buat benda ni. Boleh jawab dekat mana focal length. Kan? So, dekat mana? So, kita tahu daripada objek, dia sampai dekat lens. Okay, lens. Garisan tengah dia. Sampai dekat lens, dia pergi mana? Dia pergi kepada satu point yang mana jarak antara point dengan middle lens tu adalah focal point. So, kita tahulah dekat sini S. Okay, kalau kamu tahu konsep melukis ni, automatik kamu boleh jawab dekat sini. S. Okay. Focal length. Dia nak focal length, letaklah RS kan? RS. Okay, RS. Focal length. Okay, yang kedua, kita cerita tu konsep macam mana melukis. Kita tarik daripada objek, biasanya dari puncak objek, terus kepada center of lens. Okay, terus kepada center of lens. Center of lens. Okay. Lepas tu sekiranya dia bertemu, intersect, dekat situlah image yang akan terhasil. Ni kepala dia kat sini lah. Kepala dia kat sini.
So apa karakteristik ni? Ni lukisan ni tak berapa, tak ikut scale. So tak dapat nak agak lah dia punya size kan. Macam sama besar tapi sepatutnya tak sama besar ni. Kalau kita tengok boom boom rim read read read, ini F. Yang ini 2F kat sini lebih kurang. So sepatutnya boom virtual upright magnify. Boom virtual upright magnify. Rim boom boom rim ris real inverted magnify. Rim ris real inverted same size. Read real inverted diminish. Sepatutnya lagi kecil lah. Okay. So sepatutnya yang ini size dia diminish, lebih kecil kalau kamu ikut scale. Lepas tu dia real. Sebab apa? Sebab dia berada di sebelah lens yang lain. Tu mudah je. Jelas kita boleh nampak. Lagi satu, kepala dia tengok tunggang ke bawah ataupun ke atas kan. Terbalik ke bawah ataupun sama ke atas. Kalau dia atas, dia upright. Tapi sebab kepala dia ke bawah macam ni, dia inverted. Inverted. So betul lah kan? Real inverted diminish. Okay. So itu ciri-ciri image yang terhasil. Okay, untuk IGCSE ni dia dah guide kita Draw two ray to locate the image object. So ini mesti adalah dua ni. So kamu buat tu dapat markah. Satu, lepas tu dia pergi mana? Satu, dia pergi mana? So dapat dekat mana location of the object. Point of intersection. Draw one other ray from the upper tip of object to the image. So yang ni disuruh sambungkan dengan kepala ni kan. Sambung dengan kepala. Ikut je lah arahan dia tu kan. Saya pun tak tahu untuk apa benda tu. Okay. So, saya rasa itu saja. Itu saja. Sampai nombor 3 lah. Tak banyak soalan kita boleh cover. Yang lain tu, saya serahkan kepada kamu untuk kamu buat. Okay, saya tak akan paksa sebenarnya. Bergantung kepada kamu. Kalau nak berjaya, buatlah. Kan? Tapi rasa-rasa kalau tak buat, boleh berjaya ke? Tak ada masalah. Sebab kamu yang tahu kamu punya kemampuan. Okay. Okay, so buat. Cuba buat Cuba buat. Nanti tolong check untuk modul yang sebelum ni, wave. Okay, tolong check. Lepas tu kita tengok dekat mana kalau ada salah, kalau tak cukup, nak check ayat kita dan sebagainya. Boleh ke ayat ni? Tak boleh ke? Boleh tanya saya dekat Telegram. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Kalau perlukan penjelasan yang lebih ataupun tak faham, cikgu minta tolong ajar balik yang ni. Bagi tahu. Okay, macam itu TO tanya pasal Half-Life. Saya bagi video dulu. Okay, bagi video dulu. Yang bahasa Melayu lah, supaya kita faham kan. Bila bahasa Melayu ni mudah kita faham. So dia kata okey, boleh faham. Okey lah, saya tak teruskan. Tapi kalau bahasa Melayu dia tak faham juga, so mungkin kena buat video one on one lah kan. Okey, tapi tak ada masalah. Saya akan cuba tolong. Cuba tolong yang mana saya mampu lah. Okay, so I think that's all for today. I will share the attendance in the Telegram. Sekejap saya buat dulu. Takut tak boleh buka. Saya buat dulu forms. Mana? Attendance form 4. Betul kan? Kita habis pukul 12 ni? Okay. Okay, sementara tu ada apa-apa nak tanya? Clear ke perbincangan kita ni? Okay. Okay. 20, apa ni? 24.8. Saya masih rekod. Sekejap saya stop